Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita akan menyambung kuliah duha bulanan kita di muka surat 53 ya. Kita masuk ke bab yang baru ya. Dah selesai bab yang pertama, kita masuk ke bab yang kedua, iaitu at-tarku. At-tarku perkataan bahasa Arab daripada asal perkataan taraka yatruku. Apa makna taraka yatruku? Meninggalkan. Sebab itulah harta pusaka disebut juga sebagai tarikah. Tarikah makna harta yang ditinggalkan oleh si mati, akan dibahagikan mengikut faraid ataupun wasiat. Ya, baik. Jadi, tapi at-tarku yang dimaksudkan di sini bukan itu. Ya. At-tarku yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa mudahnya, sesuatu yang Nabi SAW tak buat. Ya. Kenapa Ustaz Mahathir masukkan dan masukkan sebagai bab yang kedua? Kerana isu ini ada kaitan rapat dengan bab yang pertama, iaitu bab bid'ah. Dan isu ini telah menimbulkan kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam, dan bahkan sehingga mereka telah melakukan perkara bid'ah yang sayyi'ah, perkara bid'ah yang buruk, tetapi mereka menyangkakan mereka sedang memperjuangkan sunnah. Ya, ini bahaya. Kalau orang tu memang dia tahu dia buat satu kesalahan, satu dosa, memang tak bagus juga, tapi sekurang-kurangnya dia berada pada posisi dia ingin bertaubat. Mungkin dia tidak boleh mengawal hawa nafsu dia, tapi dia tahu, oh yang saya buat ni salah, yang saya buat ni tak betul. Ya, satu masa moga-moga saya boleh tinggalkanlah. Berbeza dengan orang yang merasakan dia buat tu betul. So, oleh kerana apa yang dibuat tu dia betul, dia tidak ada cita-cita nak meninggalkan perbuatan itu. Bahkan dia memperjuangkan, dia mempertahankan, dan dia mempromosikan, dan bahkan dia cuba impose apa yang batil itu kepada masyarakat. Jadi ini yang timbul kekeliruan dalam fikiran sebagai umat Islam sekarang. Mereka menyangkakan bahawa apabila Nabi SAW tidak melakukan sesuatu perbuatan, maka kita umat Islam tak boleh buat. Mungkin kita pernah dengar kawan-kawan yang dia cakap, kita kena ikut sunnah Syekh. Betul lah, ikut sunnah tu betul lah. Sama sepakat lah kita kalau ajak ikut sunnah. Jadi okey, kita ikut sunnah. Maksudnya kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Ikut sunnah ni mudah kata dia. Apa yang Nabi tak buat, kita jangan buat. Maka dia tidak sedar
bahawa apabila dia berkata-kata demikian, dia telah membuat bid'ah yang sayyi'ah, yang dalalah, yang Nabi SAW juga tidak berbuat seperti dia. Dia pakai konsep kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Sedangkan Nabi SAW sendiri tidak demikian. Ada sahaja benda-benda yang Nabi tak buat, bila dilakukan oleh orang lain dan dinilai oleh Nabi SAW tidak bercanggah dengan syariat, Nabi benarkan. Kalau memang konsepnya Nabi tak buat, tak boleh buat, tentulah Nabi larang. Kalau mereka katakan, oh itu tidak mengapa Ustaz, itu sebab Nabi SAW telah ikrar, Nabi SAW dah iktiraf perbuatan itu, itu tak apa. Jadi dia tidak perasan bahawa bila Nabi SAW mengikrar, mengiktiraf satu perbuatan yang Nabi tak buat, itu telah menjadi sunnah takliriyah, sunnah secara periktirafan, bahawa boleh mengiktiraf satu perkara yang Nabi SAW tidak buat, dengan syarat perkara itu walaupun Nabi tak buat tetapi tidak bercanggah dengan syarak. Itu dia punya borderline dia. Dia punya sempadan dia adalah jangan sampai bercanggah dengan syarak. Jadi orang yang tak faham kaedah ini, dia perli. Oh, kalau ikut puak-puak ni asal baik boleh buat, jenuh rosak habis jahanam dah agama kita. Dia pun pakai konsep asal baik boleh buat. Oh, macam tu kira macam Aminah Wajud tu bagus kan? Perempuan jadi imam pada lelaki solat Jumaat, Aminah Wajud dan Dr. Aminah Wajud bersyarah kami dulu di UAE. Dia jadi imam, lelaki jadi makmum. Bersalahnya sembahyang kot. Bukan dia buat maksiat, dia pun sembahyang. Ni ada orang cakap macam tu. Ini percakapan kalau kata bodoh kasar sangat. Kita lembutkan sikit, percakapan yang tidak cerdik. Kamu sembang apa ya? Asal baik boleh buat tu baik dari segi syariat. Bukan baik ikut kepala otak hang. Baik dari segi syariat. Adakah baik dari segi syariat perempuan jadi imam solat jemaah? Tidak baik. Kerana syarat jadi imam solat jemaah lelaki. Oh, kalau asal baik boleh buat, pasal apa dulu Imam Malik rahimahullah ta'ala tak bagi satu orang lelaki bila dia ditanya nak berniat miqat haji dia di mana, Imam Malik bagi tahulah kamu kena miqat di sini. Dia tak mahu, dia nak miqat dekat dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik tak bagi. Sebab itu bid'ah. Ya. Tapi kan apa salahnya? Baik kan? Berniat haji di sisi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa kata baik? Miqat itu kan telah ditetapkan semenjak daripada zaman Nabi SAW. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, begitulah caranya, begitulah masanya, begitulah tempatnya, begitulah bilangannya, maka tidak baik mengubah perkara itu. Jadi dia tidak faham. Nanti Ustaz Mahdi akan lengkapkan lagi perbincangan dengan bab yang ketiga. Dia gagal membezakan antara ibadah yang telah ditentukan cara, masa, bilangan dan sebagainya, iaitu tak baik kalau kita ubah. Dan ini kejadian sebenar masa saya berkuliah di Kedah atau di Pulau Pinang, Kedah rasanya. Dan kuliah itu di live kan, ya, ada orang video yang buat live dan dia tolong baca soalan. Dan ketika itu saya tentang menceritakan tentang tajuk yang berkaitan tentang isu ini. Jadi orang itu dia bangkang. Oh, dia kata kalau saya baik boleh buat, awak tak sembahyang subuh 4 rakaat. Ustaz kata saya baik boleh buat. Sembahyanglah subuh 4 rakaat. Kan baik. Dan siapa kata baik? Kamu yang menyangkakan baik. Siapa kata, ulama mana kata, ahli fiqh mana yang kata sembahyang subuh 4 rakaat tu baik? Tak ada. Kerana sembahyang ibadah yang ditetapkan masanya. Maka sengaja kita sembahyang subuh pukul 10. Lah kelang kabut lah sembahyang subuh pukul 6 ni, kan ngantuk lagi, tak khusyuk. Lebih baik kita kan subuh tu dalam keadaan yang khusyuk, tenang. Pukul 10 tu kan dah santai, perut pun dah kenyang. Jadi kita ubahlah sembahyang subuh pukul 10 pagi. Oh, tak baik. Kenapa? Kerana ibadah solat dah ditetapkan. Lain kalau zikir-zikir umum. Orang tu dia perasan kalau dia zikir pagi, dia dapat 10 kali zikir terlelap. Tapi kalau dia zikir lewat sikit pukul 10 pagi, aku tahan dia berzikir lama. Itu tak apa. Kerana zikir ni tak ditetapkan waktunya. Kamu pilihlah waktu yang sesuai dengan kamu. Kamu cergas bila. Pagi dah pagi. Pagi kamu sibuk malam. Tapi solat tak boleh. Solat ada waktu dia. Dan antara ketetapan solat adalah bilangan rakaat. Sengaja mengubah bilangan rakaat itu tidak baik dari segi agama. Jangankan kata sembahyang subuh 4 rakaat, kurangkan 1 lah. Yang penting 1 tu kualiti, khusyuk.
Kita tak nak quantity, we don't go by quantity, we look for quality. Biar satu rakaat asal khusyuk daripada 2 rakaat tapi yang lagi satu tak khusyuk, tak boleh. Sengaja mengurangkan salat subuh jadi 1, itu bid'ah juga. Walaupun dia tidak menambah, dia hanya mengurangkan, bid'ah. Kerana solat subuh dah ditetapkan 2 rakaat. Buat 3, buat 4 dengan sengaja tak boleh. Tak sengaja cerita lain, lupa. Dia dah sembahyang 2. Sebab tu dia lupa. 1 kedua. Bila 1 kedua, kembali kepada yang yakin. 1 dah yakin, 2 was-was. Maka dia pun tambah lagi 1. Lepas tu baru ingat, ya Allah, rupanya yang tambah tu dah jadi 3. Itu lain, itu tak sengaja. Maka tak timbul isu kalau asal baik boleh buat, maka kita sokong orang macam Aminah Wadud. Ini sembang kari, ini sembang bikin bimbang, bukan sembang ilmiah. Sembang kari, biarlah orang yang masak kari sembang. Yang hang ustaz nak sembang kari juga pasal apa? Hang sudah sahibul fadilah, sahibul samahah, masih sembang kari pasal apa? Ya, sembang betul-betul lah bagi masyarakat faham. Asal baik boleh buat, maknanya baik dari segi syariat. Wanita jadi imam salat Jumaat tidak baik. Mikot bukan di mikot haji tidak baik. Sembahyang dengan menambah bilangan rakaat itu tidak baik. Maka tidak termasuk dalam kaedah asal baik boleh buat. Bila kamu kata Nabi SAW tak buat, maka tak boleh buat, kamu dah langgar Al-Quran, kamu dah langgar hadis Nabi SAW, dan kamu telah membakul sampahkan ilmu yang sangat penting dalam memahami agama, khususnya tentang hukum hakam, namanya ilmu usul fiqh. Ya, anak-anak pelajar yang otak masih fresh lagi terus hafal. Ya. Orang yang kata Nabi tak buat, tak boleh buat, dia langgar berapa perkara? 3. Apa yang pertama? Al-Quran. Apa yang kedua? Hadis Nabi SAW. Apa yang ketiga? Ilmu usul fiqh. Apa beza usul fiqh dengan fiqh? Dia perkataan fiqh. Fiqh maknanya kefahaman. Tetapi dari segi istilah, fiqh merujuk kepada satu cabang ilmu yang membicarakan tentang hukum hakam. Nak belajar ini wajib ke sunat, ini makruh ke haram ataupun harus, itu bidangnya ilmu fiqh. Jangan salah bidang. Ada orang dia yang salah masuk kelas, dia marah ustaz. Ustaznya apa? Asyik cerita halal haram. Cuma kita dapat tawaduk, syukur, ikhlas, tenang sikit. Dah haji masuk kelas apa? Kelas fiqh. Haji yang silap kelas. Haji tak belajar pasal tawaduk, syukur, ikhlas, masuklah kelas tasawuf. Kalau masuk kelas fiqh memanglah belajar hukum. Hukum tu duduk main 5 tu lah. Ya, tak wajib dia sunat, tak sunat dia harus, tak harus mungkin makruh, tak makruh mungkin haram. Tapi usul fiqh apa dia? Usul fiqh dia tidak fokus belajar hukum. Usul fiqh dia belajar hukum ambil dari mana. Dia belajar tentang sumber hukum. Sumber hukum apa? Sources of Islamic law. Okay, itu usul fiqh. Bukan sahaja dia belajar sumber hukum, bahkan dia belajar apakah teknik yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumber. Sumber satu cerita. Oh, dekat mana ada emas? Oh, di sini ada emas. Tapi nak mengeluarkan emas daripada sumber dia, daripada lombong dia tu, kan ada teknik dia, ada alat dia, ada teknologi dia. Kat mana ada petroleum? Oh, di lautan sekian-sekian, di kesan ada petroleum. Itu satu cerita. Okey, di situ ada petroleum. Semua orang boleh pergi keluarkan petroleum di situ? Tidak. Hanya orang-orang yang ada kepakaran, ada alat, ada teknologi yang boleh keluarkan petroleum daripada sumber dia. Jadi usul fiqh ni belajar dulu. Kat mana sumber hukum? Oh, sini dalam Quran ada, dalam hadis ada, dalam ijma' ada, dalam qiyas ada. Macam mana nak keluarkan haram daripada Quran? Macam mana nak keluarkan wajib daripada Quran? Macam mana nak keluarkan sunat daripada Quran, mustahab? Itu semua dibincang dalam ilmu usul fiqh. Ya. Baik, anak-anak ulang lagi sekali. Orang yang kata kalau Nabi SAW tak buat maka tak boleh buat, dia langgar berapa perkara? 3. Pertama, yang kedua, yang ketiga, usul fiqh. Baik. Jadi bagus, mumtaz. Baik. Lihat di muka surat 54, ya. Dia langgar ayat suci Al-Quran, iaitu surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya, ila akhir ayat. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa kepada kamu oleh rasul fakhuzuh, maka hendaklah kamu ambil akan dia.
Yang Nabi bawa jangan tolak, ya. Ambil, pegang, terima, junjung. Soal kalau lepas tu tak mampu buat, itu cerita lain. Tapi jangan tolak. Sebab Al-Quran kata fakhuzu, hendaklah kamu ambilkan dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang bagi dia larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti, ya. Ustaz Mahathir sampai buat garis kat situ, takut masih tak perasan. Keywordnya adalah nahakum, apa yang bagi dia larang. Quran tidak kata wa ma lam yaf'alhu fantahu, apa yang bagi dia tak buat hendaklah kamu berhenti. Tak ada. Quran kata apa yang bagi dia larang. Jadi kalau orang tu kata oh yang Nabi tak buat pun haram, berarti kamu telah menambah, memandai-mandai, mengatakan sesuatu yang Al-Quran tidak kata. Inilah yang bid'ah. Inilah yang bid'ah sayyi'ah dalalah. Quran kata apa yang Nabi larang, dah berhenti, jangan buat. Kamu memandai-mandai, kamu kata tak, bukan yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun haram dah. Itu main mana? Main mana yang Nabi tak buat dah haram tu? Dah bercanggah dengan ayat Quran. Itu nombor satu. Yang kedua, bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Yang lihat di muka 55. Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an syai'in fajtanibuh." Apabila aku telah menyuruh kamu dengan satu suruhan, maka lakukanlah apa yang disuruh itu semampu kamu. Ya, apa yang Nabi suruh kita kena buat. Kalau tak mampu, buat semampu kita. Itulah datangnya ulama membincangkan solat ra'i waktu. Itu pun ada orang memandai-mandai, dia kata tak ada dalil, kata dia. Mana ada dalil solat ra'i waktu? Oh, kamu bayangkan dalil solat ra'i waktu tu Nabi bersabda, siapa yang tak boleh bersuci dengan sempurna, hendaklah dia solat ra'i waktu. Oh, kamu bayangkan macam tu. Tak adalah dalil macam tu. Habis kenapa ada solat ra'i waktu? Kerana kita disuruh pertama solat dalam waktu. Inna salata kan 'alal mu'minina kitaban mauquta, itu dalilnya. Sesungguhnya solat ke atas orang beriman merupakan kewajipan yang berwaktu, maka solat kena dalam waktu. Lagi kita disuruh solat dengan keadaan bersuci. Dan yang orang yang tidak bersuci tidak ada solat baginya, mana tidak sah solat dia. Kemudian kita disuruh bersolat dalam keadaan menutup aurat. Kita disuruh bersolat dalam keadaan menghadap kiblat, ya. Ini suruhan-suruhan daripada Nabi SAW. Tapi mungkin berlaku keadaan kita bukan tak mau buat dan Nabi suruh, kita tak mampu. Contoh faqidut tahuraini, ya. Faqidut tahuraini, orang yang tak dapat dua pencuci. Dia nak solat, nak ambil wudu, air tak ada. Dia nak tayamum, debu tak ada. Sepatutnya air tak ada, tayamum, selesai, solatlah. Solat dengan tayamum sah, tak ada masalah. Sebab air tak ada. Sekarang ni bukan saja air tak ada, debu yang suci untuk dia bertayamum juga tidak ada. Maka dia kena solat dalam keadaan suci tak? Kena. Sebab tu yang Nabi suruh. Maka dia usahalah cari air, usaha cari debu. Tengok-tengok waktu solat dah nak habis. Kira-kira kalau dia tak solat lagi, kira tak sempat. Padahal dia masih mampu solat dalam waktu. Maka fa'alu minhu mastata'tum, lakukanlah semampu kamu menuntut supaya dia solat. Yang dia tak mampu tu adalah bersuci. Solat dalam waktu dia masih mampu. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak gugur dengan sebab sesuatu yang payah. Yang payah bersuci. Adapun solat dalam waktu masih ada lagi keluar. Maka solat dalam waktu. Habis kenapa pula kena qada? Sebab solat tanpa suci tidak sah. Itu dalilnya. Habis tak sah apa buat? Sebab mereka kata buat semampu kamu. Itu cara ulama istimbat. Kamu yang tak faham, kamu kata tak ada dalil. Ulama melihat dalil secara keseluruhan. Dan dalil tidak semestinya ekspres, sebiji satu-satu, tidak. Dalil ada kalanya imply, diistimbat, digali kefahaman oleh para ulama. Jadi bila dia kata Nabi tak buat, tak boleh buat, dia telah melanggar hadis wa iza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Dan apabila saya telah melarang kamu daripada sesuatu, maka jauhilah perkara yang dilarang itu. Nabi SAW menggunakan perkataan yang sama seperti Al-Quran. Al-Quran kata wa ma nahakum. Nabi SAW bersabda idza nahaitukum, apabila aku melarang. Nabi tidak bersabda idza lam af'al syai'an fajtanibu, apabila aku tak buat satu perkara maka hendaklah kamu jauhi perkara itu. Tidak.
Nabi bersabda, apabila aku melarang kamu. Jadi orang ni memandai-mandai. Nabi kata kalau aku larang, dia kata tak perlu Nabi larang, cukup Nabi tak buat, kita dah haram buat. Bila kita tekan dia, macam tu banyaklah benda yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ya, bercakap pakai handphone, pakai mikrofon Nabi tak buat. Guna handphone Nabi tak buat. Ya, letak kapet dalam masjid Nabi tak buat dan sebagainya. Dia kata itu tak boleh. Itu urusan dunia kan. Yang tak boleh kita buat kalau Nabi tak buat ni hanya urusan ibadah. Sama saja. Urusan dunia pun kalau Nabi tak buat dan benda tu haram, kita tak boleh buat. Bukan mesti urusan dunia boleh buat. Kenapa ulama memfatwakan insurans konvensional haram? Bukan sebab Nabi tak buat. Kerana Nabi tak buat, takaful pun Nabi tak buat. Adakah zaman Nabi berseru, hendaklah kamu semua ambil takaful supaya kalau jadi apa-apa nanti tak adalah keluarga kamu susah, dapatlah pembahasan takaful. Tak ada kan? Kenapa insurans difatwakan haram, takaful difatwakan halal, sedangkan kedua-duanya adalah perkara yang Nabi tak buat dan kedua-duanya urusan dunia. Takaful insurans ceritanya adalah main adalah coverage, protection. Maknanya kan selalu kita diberitahu hidup ni penuh dengan risiko. Kita keluar daripada bilik tempat kita tinggal, ada risiko kita tak balik. Ada risiko kita balik dalam keadaan tak sihat. Ada risiko macam-macam. So kita tak boleh eliminate risk. What we can do is to manage risk. Kita boleh menguruskan risiko. Salah satu cara menguruskan risiko adalah dengan insurans. Kita bayar premium berapa sebulan. Kalau jadi sesuatu yang event insured against, sesuatu yang diinsurankan itu kemalangan ke, sakit ke, barang hilang ke, tapi dia ada dalam polisi dia, kita dapat pembahasan. At least kita dah uruskan risiko tu. Tak apa sama juga. Tapi kenapa insurans haram? Bukan kerana Nabi tak buat, bukan kerana ia urusan dunia, tetapi kerana kata para ahli ulama, insurans nature dia dilakukan itu dia dipanggil akad muawadhah, kontrak yang ada consideration from both sides. Dua-dua parti itu ada, aku bagi ni, in return hang bagi aku ni. Macam kita jual beli lah. Saya bagi kamu RM10, kamu bagi saya mak ni satu. Jual beli. Itu dia panggil akad muawadhah. Kontrak yang ada timbal balas. Maka kontrak yang ada timbal balas macam itu, kalau ada ketidakpastian, uncertainty, jadi batal kontrak itu. Masuk kontrak yang batal dengan sengaja, hukumnya haram. Kemudian kamu bagi sikit, tapi tiba-tiba berlaku satu benda, pampasan kamu besar, itu ada elemen riba. Sepatutnya duit tak boleh tukar, bagi banyak ni dapat lebih. Kalau currency berbeza tak apa, different currencies ya. Tapi kalau currency yang sama atau emas dengan emas, perak dengan perak, kalau tukar dia kena sama. Spot tukar dalam masa yang sama dan jumlah dia kena sama. Kalau lebih, yang lebih itu riba. Jadi oleh kerana ada elemen yang utama sekali adalah wara, uncertainty, ada juga elemen daripada satu sudut riba, ada juga elemen yang agak jauh sedikit tapi diambil kira juga maisir, seolah-olah perjudian. Nasib kan? Orang tu dah join insurans 10 tahun tak jadi apa, tak dapat apa. Kawan tu baru join 2 bulan, jadi something, dapat pampasan yang besar. Macam judi pula. Jadi oleh kerana faktor inilah, maka insurans difatwakan oleh majoriti para ulama, bukan 100%. Majoriti para ulama memfatwakan insurans konvensional adalah haram, bukan kerana Nabi tak buat, bukan kerana ia urusan ibadah, tapi kerana ia melanggar syarak. Sementara takaful, walaupun ada elemen uncertainty, takaful sama juga, tak pasti kita akan dapat apa bila. Ada elemen beri sikit dapat lebih, ada elemen nasib. Nasib lah, orang ni join kamu pun tak dapat jadi apa-apa, orang ni baru join jadi something. Sama, exactly macam insurance. Tapi kenapa difatwakan halal? Kerana takaful dia menggunakan kontrak dipanggil tabarruk. Tabarruk ni sedekah, ya, charitable contract, macam khairat kematian. Kita sumbang berapa sebulan, yang penting kalau berlaku kematian
kepada ahli, kita sumbang kepada dia. Dia dah bagi sedekah dah. Jadi akad tabarruk dia tidak affected dengan uncertainty, dia tidak terkesan dengan dapat lebih. Dia basically the fortunate majority contributing to the unfortunate fews. Majority yang bernasib baik ini dia menyumbang kepada minority yang tidak bernasib baik, yang ada kemalangan, yang ditimpa penyakit, yang barang dia hilang. So masing-masing dah faham, dia dah sedekah, selesai. Jadi sebab itu kita lihat para ulama daripada aliran mana pun tidak menjadikan kriteria menghukum halal haram benda itu dunia atau agama, tidak. Dia akan melihat selari atau bercagah dengan syarak. Maka orang yang memandai-mandai mengatakan kalau urusan dunia tak apa, kita nak buat lain daripada Nabi pun tak mengapa, hanya urusan ibadah sahaja yang tak boleh, ini kaedah yang batil. Tidak berpegang dengan kaedah ini ulama-ulama salaf dan ulama-ulama yang muktabar sebelum daripada datangnya golongan yang keliru ini, tidak ada yang berfatwa demikian. Dia mesti nak kata boleh, tak melanggar syarak. Itu syarat dia. Dunia sama, ibadah juga sama. Jadi khayalan, mereka ni kuat khayalan, kuat berkalau. Kalau macam tu, bolehlah kita buat solat khas pada hari Sabtu. Kita buat khutbah khusus pada hari Sabtu, solat yang khusus. Siapa kata boleh? Yang kita katakan boleh buat apa yang Nabi SAW tak buat, kan tak melanggar syarak. Buat solat yang khusus pada hari yang khusus tanpa ada dalil, itu melanggar syarak. Adapun kamu nak solat sunat mutlak, berapa rakaat pun terpulang ke kemampuan kamu. Kamu mampu sampai 200 rakaat, silakan. Kita 20 rakaat tarawih pun struggle kan. Kamu mampu, silakan solat sunat mutlak. Tapi kalau kamu katanya 200 rakaat ni adalah solat khusus yang ini dia punya kaifiatnya, ini dia punya hukum, tak ada. Kan beza. Orang yang solat sunat mutlak 200 rakaat, silakan. Tapi orang yang solat 200 rakaat dengan dakwaan ini adalah solat yang khusus, itu berdosa. Jadi dia tak faham konsep yang mana kita kata dalam ibadah pun boleh buat, iaitu tidak bercanggah dengan syarak. Contoh, selawat salam tarawih. Adakah bercanggah dengan syarak? Bukan kamu mengkhususkan salam tarawih. Itu bukan mengkhususkan. Mengkhususkan itu kalau kita kata salam tarawih hanya boleh selawat, tak boleh buat benda lain. Itu mana dalil? Tak ada dalil, tak boleh mengkhususkan macam itu. Ataupun kamu kata kalau nak selawat hanya boleh selawat salam tarawih, waktu lain tak boleh selawat. Mana dalil? Tak ada, tak boleh mengkhususkan. Yang masyarakat kita buat adalah membiasakan diri. Maka selawat ini kan ibadah yang tidak ditetapkan waktunya, maka termasuk salam tarawih. Kamu tak suka salam tarawih, kamu nak selawat sebelum tarawih, boleh? Kamu nak selawat lepas tarawih, boleh? Kamu tak nak selawat salam tarawih tapi kamu nak istighfar, boleh? Tapi yang dilakukan oleh masyarakat adalah membiasakan diri mengenangkan selawat ini fadilatnya besar. Jadi ringan nak dilakukan sedang-sedang tarawih, tapi besar fadilatnya. Kamu tak nak baca doa Allah, boleh. Sesetengah tempat selawat tarawih mereka baca doa Allah 3 kali, boleh. Kenapa? Karena sedang tarawih itu waktu rehat. Waktu rehat kan asalnya bebas, kita nak buat apa-apa, ya? Kita setiap sedang tarawih buka handphone, check message. Ya boleh lah, tapi tak berapa sesuai lah. Kan dengan suasana sibuk ibadah, kamu mesti sibuk urusan dunia. Tapi sedang tarawih, jangan setiap mesej macam solat. Itu kan tak boleh. Selang solat. Kerana salafus soleh sendiri, ini contoh daripada salafus soleh, mereka tidak strict apa yang dilakukan pada masa selang tarawih. Tarawih itu sendiri maknanya rehat, tarwihat. Jadi tarawih ni rehat-rehat. Dan memang sesuai lah kalau zaman dulu kan, baca Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa kan. Jadi selang tu mereka rehat lah. Tapi rehatnya ahli ibadah zaman dahulu, kalau di Makkah mereka isi dengan tawaf sunat. Itu kira rehat saja mereka. Tawaf sunat, dapat pahala sambil-sambil tunggu tarawih yang seterusnya. Tetapi salafus soleh di Madinah, boleh tak tawaf? Boleh tak tawaf di Madinah? Tak boleh. Tawaf tu ditetapkan mesti keliling Kaabah. Maka kalau tawaf misalnya di Madinah, itu bid'ah. Salafus saleh tidak buat bid'ah, tapi mereka nak buat ibadah. Apa ibadah yang boleh buat pada masa itu? Mereka solat sunat mutlak. Sempat berapa rakaat? Sempatlah 4 rakaat. Sambil-sambil tunggu sempat 4 rakaat. 4 kali rehat jadi 16. Campur dengan 20 jadi 36.
Sebab itu ada riwayat dalam mazhab Imam Malik mengatakan solat tarawih 36 rakaat melihat pada amal ahli Madinah. Ustaz, sebenarnya sembahyang tarawih ni berapa rakaat? Setiap tahun orang duk tanya macam ni lah. Jumhur kata 20 rakaat. Riwayat Imam Malik kata 36. Kamu pilihlah nak yang mana. Akan senang gitu. Yang 8 tak ada ke Ustaz? Itu yang sebenarnya. Itu yang dia tanya tu, nak yang 8. Buat je, kamu larat 8, buatlah 8, tak masalah lah. Kamu tak buat langsung pun tak dosa, ya? Tapi tak dapatlah fadilat tarawih tu. Baik. Jadi kembali ya. Bila orang itu mengatakan Nabi SAW tak buat, tak boleh buat, dia tak betul ya. Yang tak boleh tu kalau mereka-reka ibadah yang memang tidak ada. Itu bab ketiga nanti. Atau mengubah ibadah yang telah ditetapkan cara bilangan masa, itu tak boleh. Tapi kalau ibadah umum macam selawat, doa, zikir, baca Quran, itu yang buat Quran awal. Kenapa kamu tak bangga? Padahal dia menetapkan satu hari tertentu, pada masa tertentu, untuk membaca surah tertentu. Kalau ikut definisi kamu, itu bid'ah sayyi'ah dalalah. Kalau baca Quran ibadah. Tapi bagi kita tidak. Kerana baca Quran ini ibadah yang umum. Dan dia menentukan itu bukan kerana satu penentuan kononnya itu adalah kaifiat daripada Nabi SAW, bukan. Tapi kerana nak menggalakkan orang baca Quran. So kita baca sama-sama pada waktu yang sama. Itu saja. Bukan dia kata tak baca pada masa itu tak boleh. Kalau dia kata macam tu, kita pun bangkang. Jadi dia kena faham konsep. Bila Nabi SAW tak buat satu perkara, belum tentu perkara itu haram. Kaedah usul fiqh, lihat di muka surat 56. Dalam kaedah usul fiqh, larangan diketahui dengan 3 tanda. Sebelum itu, sumber hukum dalam Islam yang utama adalah Quran dan Sunnah, kemudian diikuti dengan ijma' dan qiyas. Ini 4 sumber hukum yang kita boleh katakan disepakati ya, oleh majoriti para ahli ulama. Quran Sunnah tu confirm lah. Kalau sampai tolak Quran, itu dah bukan Islam. Kalau sampai tolak Sunnah secara total, itu dah bukan Islam lagi. Ijma' boleh katakan hampir semua menerima ijma', kecuali aliran-aliran bid'ah seperti golongan Syiah misalnya, golongan Mu'tazilah misalnya, itu mereka tolak ijma'. Dan juga qiyas, analogi. Ini 4 sumber hukum. Golongan yang mengatakan Nabi SAW tak buat, tak boleh buat, dia telah menyempitkan agama yang luas jadi sempit. Okay, saya bagi contoh. Kalau tuan-puan biasa lalu satu highway, dan highway itu ada 4 lorong ya? Tiba-tiba satu hari nak lalu, tuan-puan dapati 3 lorong ditutup, hanya 1 lorong saja dibuka. Agak-agak jam tak jalan. Jam kan? Yang biasa 4 lorong jadi 1. Dah lah dia buka 1 lorong, yang 1 lorong tu pula dia bagi 3. 2/3 dia tutup, 1 saja dia bagi lalu. Bas, lori confirm kena parking tepi dulu. Tak muat. Motor mungkin, kereta wallahualam lah, boleh cubalah ya. 1 lorong bagi 3. Apa cerita ni Ustaz? Kita highway ni. Ini bayangan apa yang dilakukan oleh golongan ini terhadap agama. Agama kita asalnya nak tahu hukum. Lalu lorong Quran sampai hukum tak? Sampai. Lalu lorong Sunnah sampai. Lalu lorong ijma' sampai. Lalu lorong qiyas sampai kepada hukum. Tetapi mereka tak perasan Al-Quran. Bukan kata tolak Quran tak perasan Al-Quran. Dah 1 lorong tertutup. Mereka tidak hirau ijma' ulama', dah 2 lorong tertutup. Mereka juga tak pandai guna qiyas, 3 lorong tertutup. Sekarang mereka hanya fokus Sunnah. Lorong Sunnah mereka buka. Sunnah masih luas. Ada sunnah perkataan yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah sunnah. Ada sunnah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sunnah. Ada juga sunnah pengiktirafan. Orang lain buat ataupun orang lain yang cakap, Nabi SAW puji. Nabi SAW kata ada pahala, atau Nabi diam cukup, Nabi tak larang. Itu juga adalah sunnah. Tiba-tiba dia hanya kata Nabi tak buat, tak boleh buat, berarti hanya sunnah perbuatan saja yang dibuka lorong. Tak sempit. Itu yang jadi zikir Allah-Allah pun dibetikai kan. Belum zikir hu lagi. Zikir hu lagi pelik ya, hu terus konsep ada.
Zikir itu kena tengok buku yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Ada dihuraikan kenapa ulama membenarkan zikir itu. Sebab sebahagian mengatakan itu termasuk nama Allah. Kita nak zikir ni sebut nama Allah. Ya, sebut Allah boleh, sebut Ya Latif boleh, sebut Ya Rahman boleh, ya. Semua nama Allah. Hu sebagai ulama mengatakan itu nama Allah juga. La ilaha illa hu. Sebahagian katakan dhamir. Tapi kalau sebut hu dengan niat kembali kepada Allah masih zikrullah. Itu baru itu zikir hu. Allah, sebut Allah pun ada orang bertikaikan. Padahal menyebut Allah, 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 Allah itu sudah terpayung dengan dalil Al-Quran. Allah berfirman, wazkurullaha zikran katsira. Naklah kamu sebut akan Allah Ta'ala dengan sebutan yang banyak. Nak dalil apa lagi? Wazkurullah zikran katsira. Naklah kamu sebut Allah sebutan yang banyak. Banyak berapa? Ikutlah kemampuan kamu. Tapi di wazkuru situ makna ingat tak Ustaz? Makna dua-dua. Kalau zikir dengan lidah itu namanya sebut. Kamu zikir dengan hati itu maknanya ingat. Dua-dua disuruh. Bukan suruh sebut saja, suruh ingat juga. Bukan suruh ingat saja, sebut juga. Maka wazkurullah sudah jadi dalil. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Allah. Kemudian ijma' telah sepakat pada alim ulama tak kurang daripada 700 tahun. 700 tahun lebih tidak ada satu orang ulama pun yang larang zikir Allah. Habis ulama ni semua tak tahu hukum. Awal-awal tokoh yang dicatat mempertikaikan zikir Allah adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, ulama kurun ke-8. Walaupun beliau ulama alim, tetapi sealim mana pun seorang ulama, kalau melanggar ijma', automatik fatwa yang melanggar ijma' itu tertolak. Kerana ijma' ni ada ismah. Apa makna ismah? Pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Allah tidak akan himpunkan umat saya dalam kesesatan. Umat dah sepakat tidak melarang zikir Allah, maka itu satu kebenaran. Tiba-tiba kita bawa fatwa melarang, itu melanggar kesepakatan ulama. Kemudian kias, benda yang sama, hukumnya sama. Zikir ni sama-sama ibadah yang tidak diikat. Sama macam selawat, sama macam baca Quran, ya. Ini bila-bila masa nak baca boleh, banyak mana nak baca boleh, ya. Nak baca dalam keadaan suci pada hadas bagus, tak ada tak suci pada hadas pun tak mengapa, ya. Kan zikir macam itu. Nak zikir pada kiblat, ya bagus. Zikir tak pada kiblat ada masalah ke? Tak apa. Lain kalau solat kena hadap kiblat. Nak zikir sampai jogging, ada dalil tak? Dalil khusus tak ada lah. Bila kamu berjogging, tidaklah kamu berzikir, tak ada lah. Tapi kan kita disuruh sentiasa berzikir. Jadi satu orang daripada dia jogging kosong, sihat tubuh badan saja, dia kata banyak berzikir. Jadi setiap kali dia jogging subhanallah, 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 boleh. Itu beza dia. Kemudian bila kita pergi kepada sunnah, kenapa kamu sempitkan sunnah hanya pada perbuatan? Kamu cari mana satu hadis Nabi SAW duduk sebut Allah, 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 kamu tak jumpa. Lalu kamu kata tak ada dalil. Tidakkah perkataan Nabi dalil? Tidakkah Nabi SAW bersabda, la yazalu lisanuka rahban bi zikrillah, tak putus-putuslah lidah kamu itu basah dengan zikrullah. Apa makna lidah basah? Makna lidah menyebut. Kalau sekadar ingat, dia hati ingat pada Allah, lidah tidak basah. Sebab itu kita bulan puasa, lidah kita banyak kering. Pertama kita tak makan minum, kedua kita kurang bercakap. Kalau kita banyak bercakap, lidah tidak basah. Air liur itu dia berfungsi. Jadi bila Nabi SAW menggunakan istilah rahban, lembab, biarlah lidah kamu itu lembab dengan zikrullah. Maknanya lidah kamu itu banyak menyebut Allah. Apa masalah kamu? Masalahnya gagal faham dan merasa hanya diri yang terpaling sunnah. Ini bahaya. Orang lain buat semua bid'ah, padahal sikap dia itu sudah bid'ah dalam Al-Quran, dalam hadis, langgar ilmu usul fiqh. Dan bila kita kata Quran sebuah hukum, bukan sewenang-wenang kata haram ni, haram, tidak. Ada 3 uslub kita tahu daripada Quran benda itu haram. Boleh ada pasal 56. Pertama ada sirah nahi, ada kalimah larangan. Contoh wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Zina dah tahu kata haram, menghampiri zina juga haram. Mana tahu? La.
Allah Ta'ala yang jadikan manusia. Allah tahu kadang-kadang orang tu tidak mahu berzina, tapi dia menghampiri dengan berdua-duaan, maka risiko dia berzina tu ada. Kan ada kita baca isu-isu office husband kat rumah lain, pergi kerja ada husband lain. Office wife kat rumah ada, tapi kat office ada wife lain. Asalnya mungkin tak ada tujuan pun, tapi oleh kerana dah selalu buat kerja sama-sama dalam bilik berdua, itu namanya menghampiri zina. Oleh kerana Allah yang ciptakan manusia, Allah tahu manusia itu lemah. Bila dia hampir, dia boleh melakukan sesuatu yang dia tidak rancang untuk buat. Maka Allah larang, wala taqrabuz zina. Mana tahu kata haram? Sebab la itu la nahi, la larangan. Ataupun ada lafaz tahrim, innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu bangkai. Bangkai maknanya binatang yang tak disembelih secara syar'i lah Kalau bangkai yang busuk tergolek tepi jalan tu, siapa nak makan? Ni sedap, ayam masak lemon misalnya. Masak apa lagi? Masak papri, daging masak papri, tapi rupanya tak sembelih. Atau dia sembelih, tapi memang binatang tu tak boleh dimakan. Makanlah daging babi ni, kami sembelih babi. Yalah, memanglah kamu sembelih, tapi babi tu tak haram. Mana tahu kata tak boleh makan? Innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu maitah, jadi binatang yang mati dalam bentuk bangkai. Itu jelas memang guna perkataan haram tu. Kemudian yang ketiga, zammul fa'li, muka 57. Kadang-kadang tidak dikatakan jangan, tidak dikatakan haram, tapi disebut secara mengeji. Man ghasya falaysa minna, dalam hadis, barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada golongan kami. Nabi SAW tak bersabda jangan menipu. Nabi juga tidak bersabda menipu itu haram, ataupun Allah mengharamkan menipu. Tapi Nabi bersabda, siapa yang menipu bukan daripada golongan kami, maka dapat dipahami bahawa menipu itu adalah haram. Dia bukan haram, kan zamul fi'li, perbuatan itu dikeji. Mungkin ada lagi, contohnya dijanjikan dengan neraka jahanam. Siapa buat macam ni, Allah bakar di dalam neraka jahanam, itu haram tu. Kalau tak haram, tak ada lagi janji dengan neraka jahanam. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan bakar dia dalam neraka jahanam. Mana syiqaqur rasul, degil dengan Nabi, dan ikut jalan daripada jalan lain daripada jalan orang mukmin itu haram. Sebab itulah dalil ijma'. Imam Syafi'i mengatakan ayat Quran itulah dalil wajib ikut ijma'. Sebab ijma' itu jalan orang mukmin. Ikut lain, Allah janji neraka jahanam. Berarti ikut jalan orang mukmin itu wajib. Baik. Bahkan orang yang mengatakan tak boleh buat, kita tanya kenapa tak boleh buat, semata-mata alasan dia Nabi tak buat. Tak boleh sambut maulid, Nabi pun tak sambut. Siapa kata? Nabi sambut, tapi dengan cara Nabi lah, iaitu berpuasa pada hari Isnin. Itu pun diberitahu pada sahabat, kenapa berpuasa pada hari Isnin? Zaka yaumun wulidtu fihi, hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi tak semesti Nabi SAW tak buat, tak boleh buat. Kaedah lihat patah balik Musa 53. Yang mengatakan haram buat, Nabi tak buat, itu tidak ilmiah. Minta maaf itu sembang kedai kopi. Yang ilmiah ini di muka 53, at-tarku la yantaju hukma, semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan belum menatijahkan hukum. At-tarku la yaqtadi tahrim, semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan tidak memastikan keharaman. Boleh jadi haram, tapi dengan sebab lain. Contoh, Nabi SAW baginda meninggalkan perbuatan minum arak. Nabi tak minum arak, dan memang minum arak itu haram. Tapi kita yang nak faham secara ilmiah, kita kena faham haram minum arak tidak diistinbat daripada Nabi tak minum. Tidak. Cuba lihat dalil haram minum arak. Bukan. Daerah pertama ayat-ayat Quran yang mengharamkan minum arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibu. Dua dalil kat situ. Rijsun, benda yang kotor daripada perbuatan syaitan, itu tunjuk kata haram. Fajtanibu, hendaklah kamu jauhi, itu lagi satu menunjukkan kata haram. Hadis-hadis Nabi yang menjadikan azab pada orang yang minum arak. Dan ijma' umat Islam
Sepakat umat Islam bahawa minum arak itu haram. Maka ini dalil haram minum arak. Tidak ada dalil haram minum arak, Nabi tak minum arak, tak ada. Sudah fahamnya itu. Habis kalau tak haram, siapa Nabi tak buat? Lihat di muka surat 57. Antara kemungkinan kenapa Nabi tak buat satu perkara padahal tidak haram, antaranya kerana Nabi SAW tak biasa. Satu hari Nabi SAW dihidangkan dengan makanan iaitu daging dog, ya, daging dog. Orang sini tahu ke daging dog? Dog. Apa dia dog? Ramai orang kata biawak padang pasir, ya. Sebenarnya bukan. Dia ada irah-irah macam biawak, tapi bukan biawak. Kalau biawak tak boleh. Biawak, beza ketara antara biawak dan dog adalah biawak lidah dia bercabang. Dog lidah dia sekeping macam lidah manusia. Ada orang kata orang politik pun lidah bercabang juga, wallahu a'lam. Kita tak biasa cek pula lidah dia, ya. Tetapi kalau dog memang saya pernah tengok. Ketika itu saya belajar di Jordan, kawan buat balik dog daripada Mesir, lidah dia sekeping macam lidah manusia. Bukan lidah bercabang macam biawak yang kita biasa tengok. Jadi kalau biawak jangan, kalau kata biawak pada pasir ke apa jangan, ya. Tapi dog bila hidup pada Nabi SAW, memang Nabi pas itu macam nak makan lah. Lalu diberitahu itu adalah daging dog, wahai Rasulullah. Terus Nabi tak jadi makan. So mitas lalu kita lihat, oh haram lah. Dah nak makan tak jadi, haram lah tu. Tapi tidak haram, kerana bila ada sahabat yang minta, kalau Rasulullah tak nak bagi saya lah makan, Nabi bagi. Mustahil Nabi bagi sahabat makan benda haram. Tapi kenapa Nabi SAW sendiri tak makan? Kerana bagi dia tak biasa makan, lalu bagi dia tak ada selera. Macam kita lah, ya, makanan yang kita tak biasa. Contoh, orang tak biasa makan budu, bau budu dia tak ada. Tapi orang biasa makan budu, tengok gambar budu tu dah, baru tengok gambar dalam Facebook, budu ada cili, ada tempoyak sikit, tengok lapar, ya. Yang kawan tadi tak biasa, tengok budu pun, kan, tak biasa. Janganlah kata budu, ya. Daging arnab, orang kata daging arnab sedap, lagi sedap pada daging ayam. Agak-agak semua lalu ke makan daging arnab. Yang tak biasa kadang dia tak lalu. Jadi Nabi SAW tak makan daging dog bukan kerana haram, kerana tidak biasa, atau kerana lupa. Nabi SAW pernah meninggalkan 2 rakaat akhir salat asar. 2 rakaat terus bagi salam. Adakah 2 rakaat akhir dah jadi haram kerana Nabi tinggal? Tidak. Bila ditanya, Nabi SAW lupa 2 rakaat yang terakhir itu, lalu Nabi tambah. Tapi jangan kita sangka lupa Nabi SAW macam lupa kita. Lupa kita ni kerana dia ingat dunia, dia ingat macam-macam, dia ingat tender dengan proyek. Ada apa sembahyang? Itu mujur sembahyang jemaah, tahu tak bagi salam bila. Imam bagi salam, kita bagi salam. Kalau sembahyang seorang, bila pernah bagi salam? Lupa rakaat, ya. Nabi SAW lupa kerana sibuk kepada zikrullah, sibuk kerana musyahadah kepada Allah Ta'ala, lupa tentang bilangan rakaat. Maka tinggal 2 rakaat yang akhir itu bukan kerana haram. Atau Nabi SAW tidak terfikir melakukannya. Asalnya Nabi khutbah tidak ada mimbar, tapi bila dihadiahkan mimbar pada Nabi SAW, Nabi menggunakan. Jadi tak guna mimbar mereka awal itu bukan kerana yang haram menggunakan mimbar, tapi kerana Nabi SAW tidak terfikir membina mimbar. Ataupun sudah termasuk dalam nas umum yang menggalakkan berbuat kebaikan, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan moga kamu mendapat kejayaan, ya. Jadi asal baik boleh buat, memang kaedah yang betul, tetapi perlu dipahami dengan kefahaman yang betul. Kalau tak jadi mengawut, ya. Perempuan jadi imam pada lelaki pun asal baik boleh buat. Sembahyang subuh 4 rakaat pun asal baik boleh buat, ya. Ihram haji bukan pada mikot yang ditetapkan pun asal baik boleh buat. Tidak. Kaedah itu betul, tapi hendaklah difahami dengan cara yang betul, iaitu asal baik boleh buat, baik dari segi syarak, iaitu perbuatan itu tidak melanggar ketetapan syarak. Misal, ya, baca doa khatam Quran dalam solat. Ditanya kepada Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz ni ulama Arab Saudi, ya, pernah jadi mufti Arab Saudi. Jadi Syekh Ibn Baz mengatakan memang perkara ini tidak dilakukan oleh salaf. Mana nak cari dari Quran hadis, tak ada. Tapi benda itu baik, apa salahnya? Kan Syekh Ibn Baz itu pakai kaedah itu. Baca doa itu baik. Dan memang dalam solat tempat kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi benda terbaik, apa salahnya kata Syekh Ibn Baz. Jadi kalau kamu nak pergi kaedah akan baik boleh buat ni, kamu pergi sekitar ulama Saudi pun pakai kaedah itu juga. Cuma ada kalanya mereka tak konsisten. Bab lain mereka larang kerana Nabi tak buat. Jadi bukan Nabi SAW tak buat,
belum memastikan keharaman perbuatan itu. Kalau kita nak tahu haram ke tidak, kena rujuk kepada dalil-dalil yang lain, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan asal balik baik boleh buat, bukan berarti mengubah ketetapan syara. Yang syara tetap, kalau kita buat tu tak baik. Adapun yang asal baik boleh buat ni adalah yang masih terpayung dengan dalil umum, macam zikir, macam salawat, macam baca Quran dan seumpama dengannya. Faham itu, insya-Allah ya. Kita tidak boleh jadi berbalak, tidak boleh jadi bergaduh perkara yang tidak perlu. Kita fokus kepada yang disepakati keharamannya, konsert, LGBT, arak, zina, liwat. Ini dah sepakat keharamannya, kita fokus di situ. Nak berbalah pasal selawat tarawih, nak berbalah pasal Maulidul Rasul, ini menunjukkan kesempitan pemikiran dalam mendebani kefahaman agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azzim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nafa'na bi syamsika abadan abadan. Allahumma qulna min kulli ma'siyati ila rizqi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.